Selamat sejahtera diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Izam dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Shubhashini dan rakan-rakan saya ialah Vishwa Ruby dan juga Nur Zahira ingin membentangkan tentang projek ProTech Team. ProTech Team ini adalah salah satu projek yang ditambah baik program PLC yang dikenali sebagai Kumpulan Pakar Teknologi. Projek ini dirangka untuk melahirkan guru-guru yang mahir dalam teknologi di mana mereka dilatih oleh sebuah kumpulan pakar teknologi iaitu ProTech Team. Platform Delima merupakan salah satu platform yang amat berguna dan mudah untuk mengakses bagi pelbagai maklumat. Platform ini digunakan sebagai alat bantu mengajar yang sesuai kepada semua murid. Namun, semua guru tidak begitu mahir dalam penggunaan platform ini dan mereka menggunakan platform ini hanya sebagai platform untuk memuat naik rancangan pengajaran harian mereka. ProTech Team ini adalah salah satu kumpulan pakar yang terlatih dan yang akan membantu para guru untuk memahirkan diri mereka dalam penggunaan platform Delima. Kumpulan pakar ini akan melahirkan guru yang berinovasi, berteknologi untuk mencipta masa depan yang agak cerah dan juga cemerlang. Projek ini dianjurkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Segamat dan ia mengambil masa selama setahun yang bertujuan untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berinovasi, mendidik guru-guru sehingga pakar ke arah perubahan yang lebih canggih, memudahkan urusan guru dan juga mengembangkan minat dalam bidang teknologi. Melalui gerak kerja yang dianjurkan ini, diharap dapat memainkan peranan dalam pembentukan guru-guru yang pakar dan juga mahir dalam penggunaan platform Delima ini. Oleh yang demikian, projek ini khususnya dirancang kepada guru-guru untuk mendapatkan latihan yang secukupnya bagi menggalakkan mereka menggunakan platform Delima dalam pengajaran dan pembelajaran mereka dengan membentuk satu kumpulan pakar teknologi bagi melatih guru-guru di semua sekolah. Pengenalan Delima. Delima merupakan singkatan kepada Digital Education Learning Initiative Malaysia. Ia merupakan penjenamaan semula bagi platform MOE Digital Learning yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pasca Frog VLE pada 15 Jun 2020. Delima ini merupakan salah satu platform tunggal yang menyediakan perkhidmatan sistem pengurusan pembelajaran serta sumber-sumber pembelajaran yang boleh digunakan oleh para pendidik dan juga pelajar untuk belajar secara dalam talian. Platform ini juga sistem ekosistem untuk pembelajaran digital yang merangkumi pelbagai aplikasi, perkhidmatan dan juga konten digital yang berguna yang guru-guru boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga guru sendiri boleh belajar dengan menggunakan platform Delima ini kerana platform Delima ini mempunyai banyak maklumat dan juga alat-alat bantu mengajar yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran guru. Sistem platform Delima ini juga menyediakan rekod log kepada kementerian untuk menjejaki impak kepada kolaborasi dan perkhidmatan ini adalah salah satu perkhidmatan yang percuma untuk semua sekolah, guru dan juga pelajar. Ini adalah platform yang telah saya dibincangkan tadi, di mana platform ini mempunyai 9 aspek. Setiap aspek ini mempunyai kelebihan dan juga kegunaannya sendiri. Sekiranya guru-guru telah menggunakan platform ini, mereka tahu, dan yang belum guna, tolonglah guna supaya anda boleh mendapatkan pelbagai maklumat dan juga bahan bantu untuk mengajar di dalam kelas.
penyataan masalah, salah satu masalah yang telah dikenal pasti adalah para pendidik tidak mahir menggunakan platform yang percuma ini dan mereka hanya menggunakannya untuk memuat naik RPH. Ini menjadi salah satu masalah yang telah dikenal dan ia membantu untuk mengimplementasikan program Pro-Tech Team ini. Program Pro-Tech Team ini adalah program pejabat pendidikan daerah Segamat yang telah menubuhkan sebuah kumpulan pakar teknologi. Ia berperanan untuk memberikan pendedahan yang mendalam dan akan membuat pemantauan secara berterusan bagi setiap guru. Ini adalah bertujuan untuk membina satu kumpulan pakar yang bermahir dalam memberi pelbagai latihan dan juga latihan yang sangat mendalam tentang platform Delima ini. Perlu memberi tunjuk ajar dan juga bimbingan yang sewajarnya kepada sekolah itu sehingga mereka mencapai tahap maksimum. Kumpulan pakar ini mereka ditugaskan untuk memberi tunjuk ajar dan juga bimbingan yang secukupnya sehingga guru-guru mengetahui dan juga mula menggunakan platform Delima ini dengan cepat dan juga senang dan mereka mendapatkan sesuatu kebaikan dalam menggunakan platform Delima ini. Rasional program Pro-Tech Team ini adalah yang pertamanya, kumpulan kami telah mengadakan kajian mini dengan menggunakan 20 orang guru SJKT di daerah Segamat. Kajian mini ini mempunyai item kajian iaitu 3 item. Yang item pertamanya mempunyai keperluan program, item kedua sebab program diperlukan dan item ketiganya adalah keberkesanan program ini. Dan hasilnya menunjukkan 95% guru sangat bersetuju bahawa program ini dapat memupuk semangat kerjasama dan juga keberkesanan yang tinggi dalam menggunakan platform Delima ini. Ia juga menunjukkan bahawa guru-guru dapat menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara maya dengan berkesan dan ia membantu meningkatkan kepakaran menggunakan peralatan teknologi. Ini adalah status keseluruhan pengaktifan penggunaan Delima di daerah Segamat, di mana selepas kajian mini keseluruhan yang telah login adalah 94.1% dan yang belum login adalah 5.9%, di mana ia menunjukkan sebahagian besar guru telah login platform ini selepas kajian ini. Visi, misi dan juga matlamat. Visi kajian ini adalah untuk melahirkan pendidik yang berpengetahuan dan juga berkemahiran dalam dunia Delima. Misinya adalah membina dan juga membangunkan pendidik yang berilmu, mempunyai daya saing dan juga berkemahiran dalam dunia pengajaran dan pembelajaran. Matlamatnya adalah membantu guru membina satu asas yang kukuh dalam platform Delima melalui teknologi maklumat dan komunikasi, melalui program hands-on dan juga bengkel secara online. Objektif Pro-Tech Team ini adalah yang pertamanya dapat meningkatkan tahap kualiti dan amalan pengajaran dan pembelajaran guru mengikut abad ke-21. Yang keduanya adalah dapat membantu guru memberi peluang kepada guru untuk menghayati pembelajaran digital seiring dengan arus revolusi industri 4.0. Yang ketiga adalah dapat menyediakan dan membangunkan sekumpulan guru yang pakar yang menggunakan platform Delima untuk membantu dan memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepada guru-guru yang lain. Objektif yang akhirnya adalah dapat memberi latihan dan bimbingan mengenai penggunaan platform Delima kepada semua guru.
Seterusnya adalah perbandingan program PLC dan juga ProTech Team. Aspek perbandingan yang pertama yang boleh diketengahkan adalah jangka masa. Program PLC yang sedia ada mengambil jangka masa yang pendek. Sesuatu perkara atau program yang dibincangkan dalam komuniti pembelajaran profesional akan dilaksanakan dalam masa yang singkat dan juga perbincangannya akan dilakukan pada masa yang ditetapkan sahaja. Tetapi ProTech Team pula mengambil jangka masa yang panjang di mana kumpulan pakar akan memberi tunjuk ajar dan juga bimbingan tentang sesuatu platform delima. Okey. Aspek perbandingan yang keduanya ialah cara penilaian. Dalam program PLC, penilaian akan berlangsung secara berkala di mana komuniti profesional ini akan membuat penilaian kadangkala apabila diperlukan sahaja. Manakala ProTech Team pula akan membuat penilaian secara berterusan sehingga mencapai tahap maksimum. Dalam penilaian berterusan ini juga, ProTech Team akan mengutamakan kemajuan dalam penggunaan platform dari satu peringkat ke peringkat yang lain. Aspek penilaian yang ketiga ialah cara pendedahan. Dalam program PLC, pendedahan akan berlaku secara perkongsian dalam kumpulan di mana mereka akan membincangkan tentang sesuatu perkara dengan perkongsian kemahiran dan juga pengetahuan guru, membina hubungan yang berkualiti, merancang program yang berfokus serta menggerakkan sumber yang sedia ada di persekitaran sahaja. Manakala ProTech Team pula memberi pendedahan secara berterusan sehingga mencapai kejayaan penggunaan platform ini. Pendedahan secara berperingkat dan juga berterusan akan dilaksanakan. Aspek perbandingan yang seterusnya adalah kelebihan program PLC. Program PLC ini lebih menekankan kepada pemahaman sesuatu konsep yang baharu. Manakala ProTech Team ini adalah setiap guru akan memahami konsep yang baru secara mendalam dan mereka mesti menggunakannya dalam PDBC kerana ini akan dilalui proses penilaian yang berterusan. Mereka tidak boleh melepaskan diri daripada tidak menggunakan platform ini seperti PLC di mana PLC mereka boleh menggunakan kemahiran itu dalam PDPC apabila diperlukan sahaja. Tetapi dalam program ProTech Team ini mereka mesti menggunakan dalam semua pengajaran dan pembelajaran kerana ini akan melalui proses penilaian yang berterusan. Aspek perbandingan yang kelimanya adalah ketua kumpulan di mana program PLC ini akan diketuai oleh ketua panitia di mana mereka adalah salah seorang ahli dalam kumpulan mereka sahaja. Manakala projek ProTech Team ini akan diketuai oleh kumpulan pakar yang mahir dan juga terlatih secara proaktif. Dan mereka akan dilantik oleh pejabat pendidikan daerah yang telah dilatih dan juga diberi pendedahan secara mendalam tentang penggunaan platform delima ini. Aspek perbandingan yang terakhirnya adalah kesahan dan juga kebolehpercayaan. Program PLC ini mempunyai kurang kesahan di mana maklumat yang disampaikan bakal ditokor tambah oleh guru ataupun ketua panitia kerana atau mungkin mereka kekurangan kefahaman ataupun mereka tidak faham tidak faham tentang program itu. Manakala projek ProTech Team ini adalah mempunyai kesahan yang sangat tinggi kerana mereka mempunyai pengetahuan yang banyak tentang platform delima dan mereka telah pun dilatih terlebih dahulu untuk memberi latihan yang agak padat kepada semua guru. Maka projek ProTech Team ini akan membantu para guru untuk mengenali dan melaksanakan sesuatu dasar dengan betul dan ini akan berterusan tanpa sebarang keraguan.
Latihan yang diberi oleh kumpulan pakar amat bersesuaian berbanding oleh kumpulan komuniti profesional. Saya serahkan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Subha. Salam sejahtera kepada Profesor Dr. Muhammad Izham dan rakan-rakan sekalian. Seterusnya saya akan membentangkan tentang teori yang kami gunakan dalam projek Protect Team. Teori yang kami gunakan dalam projek kami ialah teori perubahan pendidikan Michael Fullan pada tahun 1991, di mana Michael Fullan pada tahun 2001 beliau mengatakan bahawa perubahan merupakan suatu proses dan bukan sekadar hasil outcomes. Ia juga satu perjalanan dan bukannya sekadar blueprint. Ini bermaksud perubahan adalah berbentuk non-linear, iaitu tidak disangka dan mengujarkan. Teori perubahan pendidikan Michael Fullan terbahagi kepada 3 fazah perkembangan, iaitu ke arah perubahan. Antaranya ialah fazah permulaan, fazah pelaksanaan dan fazah penerusan. Fazah permulaan adalah proses yang melibatkan mengambil keputusan yang melibatkan perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat permulaan ini ialah kualiti inovasi, akses kepada inovasi, sokongan terhadap pentadbiran dan guru, komuniti, tekanan, polisi baru dan birokrasi. Seterusnya adalah fazah pelaksanaan, di mana fazah ini adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ciri-ciri perubahan, karakteristik daerah, karakteristik sekolah, karakteristik luaran dan dalaman sistem pentadbiran. Seterusnya adalah fazah penerusan, di mana dalam fazah ini adalah fazah penetapan dan pengamalan tingkah laku dan tindakan bahan yang telah diwujudkan oleh organisasi. Dalam fazah ini, semua ahli organisasi akan mengembangkan kaedah baru untuk mendapatkan perubahan yang tetap. Pada masa yang sama juga, organisasi turut melaksanakan penciptaan mekanisme sokongan untuk meningkatkan perubahan pada masa akan datang. Tahap asilan ini merupakan tahap menilai keberkesanan sesuatu program ataupun aktiviti pembangunan profesionalisme guru. Seterusnya kita lihat pada model 8 langkah John Kotter. Model inilah kami gunakan dalam projek Protect Team. Okay, model 8 langkah John Kotter terbahagi kepada 8 langkah, iaitu langkah pertama adalah cipta keperluan, di mana pengurus akan membentuk rasa keperluan untuk berubah di dalam suasana organisasinya. Ia akan membantu dalam menerbitkan motivasi kepada pengikut untuk memulakan perubahan. Pengurus perlulah jujur dan mengadakan dialog tentang apa yang berlaku, maka proses mencipta keperluan perubahan akan berlaku dengan sendirinya. Seterusnya adalah langkah kedua, di mana selepas mencipta keperluan, langkah kedua ialah membentuk pakatan yang kuat, di mana untuk memimpin perubahan, pemimpin perlulah membawa bersama pakatan, iaitu pengikutnya dalam bidang kerja yang berbeza, status, kepakaran yang berlainan dan kepentingan politik yang pelbagai. Seterusnya adalah langkah ketiga dalam model 8 langkah John Kotter, iaitu cipta visi keperluan, di mana dalam sesuatu organisasi untuk mencipta perubahan, visi merupakan salah satu aspek yang paling penting. Ianya bertujuan untuk memastikan segala perancangan dan tindakan tidak tersasar dari matlamat organisasi yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah langkah keempat, iaitu selepas mencipta visi perubahan, visi tersebut perlulah disampaikan kepada pengikutnya melalui komunikasi. Pengetua dan para pentadbir sebagai kumpulan penyokong perubahan bolehlah memudahkan perubahan dengan menunjukkan tingkah laku baharu yang dikendaki daripada pekerja melalui menyampaikan visi kepada pengikutnya. Baik,
Seterusnya adalah langkah kelima, di mana dalam langkah ini adalah menghapuskan halangan. Pengurus pemimpin perlulah memperkasakan pekerjanya dengan pengetahuan, sumber-sumber dan kemahiran untuk bergerak ke arah perubahan dan menghapuskan halangan kepada perubahan struktur, sistem atau prosedur yang melambatkan perubahan. Dalam modul 8 langkah John Kotter, langkah ke-6 ialah mengenal pasti sasaran masa pendek, di mana selepas pemimpin menghapuskan halangan ataupun rintangan yang mereka hadapi semasa membuat perubahan, pemimpin perlulah menentukan sasaran masa pendek, di mana dalam laluan mencapai visi akan menjadikan usaha pemimpin tersebut lebih realistik dan setiap warga organisasi akan merasai kejayaan. Langkah ketujuh adalah meneruskan perubahan, iaitu selepas mengenal pasti sasaran masa pendek, perubahan tersebut perlulah diteruskan. Daripada kejayaan pencapaian jangka masa pendek tersebut, pemimpin boleh gunakan momentumnya untuk mengatasi masalah atau halangan yang lebih besar kepada perubahan. Langkah yang terakhir adalah mengukuhkan perubahan, di mana pemimpin perlu mengukuhkan perubahan dalam amalan budaya organisasi untuk menjadikannya lebih stabil dan menggantikan tingkah laku lama dengan kekal. Baik, sekarang kita akan melihat senarai jawatan kuasa projek protektif, di mana ahli jawatan kuasa yang tertinggi ialah pengerusi, di mana ianya terdiri daripada guru besar, naib pengurusi GPK kurikulum, setiausaha, bendahari, penyelaras projek, AJK perisian, AJK penyemakan data. Perincian ahli jawatan kuasa ini seterusnya saya akan terangkan. AJK LDP, AJK pelaporan, AJK interaksi dan AJK pemantauan. Seterusnya, saya akan menerangkan tugas ahli jawatan kuasa ini secara terperinci. Baik, ini adalah perincian tugas mengikut jawatan kuasa. Pengurusi adalah bertanggungjawab dalam menguruskan segala urusan pentadbiran, kewangan dan aktiviti dengan baik dan tepat, di mana beliaulah yang akan memberi arahan yang tepat kepada semua ahli jawatan kuasa untuk melaksanakan tugas dan aktiviti. Beliau juga menjadi orang tengah dalam mengemukakan sebarang cadangan dan usul daripada ahli kepada pihak berkenaan. Malah, beliau juga bertanggungjawab menentukan hala tuju program yang akan dijalankan. Seterusnya adalah tugas naib pengurusi, di mana naib pengurusi inilah membantu semua tugas-tugas yang dijalankan oleh pengurusi dan penyelaras projek. Seterusnya, setiausaha. Setiausaha adalah tugas yang sangat berat, di mana setiausaha akan merancang agenda mesyuarat dan menyediakan surat panggilan mesyuarat kepada ahli jawatan kuasa, mengedah surat panggilan mesyuarat. Beliau akan mencatat minit mesyuarat dan menyiapkan minit mesyuarat. Segala urusan surat menyurat akan dilaksanakan oleh setiausaha. Seterusnya adalah bendahari. Tugas bendahari adalah lebih kepada semua hal ehwal kewangan berkaitan program, di mana bendahari akan memastikan sumber kewangan program dan berbincang dengan pengarah untuk memastikan bajet belanjawan tidak melebihi jumlah kewangan. Juga untuk semasa melaksanakan projek, bendahari akan memastikan semua sumbangan wang pendaftaran telah dicatat. Semua maklumat tersebut telah dicatat dengan teliti dan betul. Beliau juga akan membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan. Dan bendahari juga akan menyediakan penyata kira-kira setelah selesai program dilaksanakan. Baik, seterusnya kita lihat pada tugas penyelaras. Penyelaras projek adalah sangat penting. Tugas mereka adalah paling penting dalam melaksanakan sesuatu projek. Penyelaras akan membentuk saranan jawatan kuasa projek. Selepas itu, penyelaras akan memastikan keseluruhan projek dijalankan mengikut jadual yang dirancang. Juga,
Penyelaras inilah akan memastikan masalah yang dihadapi dalam menyiapkan projek dan cara mengatasinya. Juga penyelaras inilah yang akan mengagihkan tugas setiap kumpulan. Seterusnya saya akan menerangkan uh, tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap EJK. EJK terbahagi kepada 6 EJK iaitu EJK perisian, di mana EJK ini akan menyediakan platform D5 bagi penggunaan sekolah dengan membuat branding dan membuat logo. Selepas itu, EJK penyemakan data, di mana EJK ini akan membuat penyemakan semua data yang dimuat naik oleh guru dan membuat penyemakan penggunaan. Selepas itu, EJK LDB, di mana EJK ini akan memberi taklimat dan pencerahan kepada semua guru tentang D5. Seterusnya, kita lihat pada EJK pelaporan, di mana EJK pelaporan inilah yang akan mengeluarkan data daripada sistem untuk rujukan pentadbir dan kumpulan pakar. EJK interaksi pula akan mendapatkan maklumat yang terkini daripada kumpulan pakar dan mereka lah yang akan menyebarkan maklumat-maklumat terkini tentang aplikasi D5 dalam kalangan guru. Seterusnya, tugas EJK pemantauan ialah membuat pemantauan secara berterusan tentang penggunaan D5 dalam kalangan guru dalam pelaksanaan PDPC. Baik, seterusnya kita lihat pada tentative project protect team. Baik, program project protect team ini dilaksanakan sepanjang tahun, dilaksanakan dari bulan Februari hingga bulan November, di mana ia mengambil masa selama setahun. Baik, pada bulan Februari, mesyuarat Indo berkaitan projek Protect Team bersama pegawai PPD Segamat, kumpulan pakar bersama guru besar dan GPK pentadbiran dilaksanakan. Ini adalah bertujuan untuk memastikan guru besar dan juga GPK pentadbiran mengenali lebih lanjut tentang projek Protect Team. Ini adalah sejajar dengan objektif satu program projek Protect Team, iaitu dapat meningkatkan kualiti dan amalan pengajaran dan pembelajaran guru mengikut abad ke-21. Seterusnya ialah selepas mesyuarat Indo diadakan pada bulan Mac akan diadakan bengkel iaitu in-house training kepada guru-guru mengenai platform D5, di mana dalam bengkel ini guru-guru pakar akan membuat pembedahan secara lebih terperinci mengenai platform D5 kepada guru-guru di sekolah supaya guru-guru di sekolah lebih mengenali tentang platform D5 supaya mereka menggunakan dalam pengajaran dan pembelajaran harian dalam PDPC. Okey, bengkel ini adalah selaras ataupun sejajar dengan objektif 2 yang dijalankan. Ianya dapat membantu memberi peluang kepada guru untuk melaksanakan PDPC sejajar dengan digital seiring dengan arus 4.0. Baik, setelah mengadakan bengkel iaitu in-house training, pada minggu ketiga dan keempat bulan Mac akan ditubuhkan jawatan kuasa pelaksana projek Protect Team di sekolah. Selepas jawatan kuasa dilaksanakan, ditubuhkan, mesyuarat jawatan kuasa projek Protect Team akan diadakan. Ianya adalah untuk bertujuan ataupun berobjektif untuk memberi latihan dan bimbingan mengenai penggunaan platform D5 kepada semua guru. Baik, seterusnya pada bulan April hingga September selepas jawatan kuasa mesyuarat jawatan kuasa projek Protect Team dilaksanakan, dari bulan April hingga September pelaksanaan projek Protect Team ini akan diadakan, di mana pelaksanaan akan dilaksanakan di sekolah oleh guru sepanjang PDPC. Semasa pelaksanaan projek ini, sesi bimbingan akan diberikan oleh semua guru, akan diberikan oleh guru-guru pakar kepada semua guru berkaitan dengan platform D5, di mana guru-guru pakar ini akan melihat bagaimana guru-guru di sekolah menggunakan platform D5 dalam pengajaran dan pembelajaran.
Ini selaras dengan objektif pertama, iaitu dapat meningkatkan kualiti dan pengajaran dan pembelajaran murid mengikut abad ke-21. Baik, selepas bimbingan diberikan pada bulan Oktober, minggu 1, 2 dan 3, pemantauan penggunaan platform D5 oleh guru-guru pakar kepada guru-guru di sekolah dijalankan, di mana guru-guru pakar akan memasuki kelas guru-guru untuk melihat sebagaimana guru melaksanakan ataupun menggunakan platform D5 kepada murid. Selepas itu, pada bulan Oktober, di minggu 4, perbincangan bersama guru-guru pakar dan juga guru-guru dilaksanakan, di mana ianya berobjektif dapat membantu memberi peluang kepada guru untuk menghayati pembelajaran digital seiring dengan arus 4.0. Selepas pemantauan dan perbincangan diadakan, pada bulan November, postmortem keberkesanan program dijalankan. Postmortem ini bertujuan untuk mengenal pasti kelemahan dan kebaikan sesuatu projek itu dilaksanakan. Ianya selaras dengan objektif 4, di mana ianya dapat menyediakan dan membangunkan sekumpulan guru pakar yang membantu memberi pengetahuan D5 kepada guru-guru. Baik, selepas postmortem dilaksanakan, guru-guru pakar dan juga guru-guru di sekolah dapat mengetahui keberhasilan projek tersebut. Baik, ini adalah cartagan projek Protect Team. Kamu dapat lihat di sini di mana mesyuarat Indo bersama pegawai PPD dan guru besar dilaksanakan, diikuti dengan bengkel in-house training, penubuhan jawatankuasa, mesyuarat jawatankuasa, pelaksanaan dan juga bimbingan, diikuti dengan pemantauan perbincangan dan juga akhir sekali postmortem dilaksanakan untuk menilai keberkesanan projek Protect Team. Seperti saya menerangkan tadi, ini adalah cartagan projek Protect Team kami. Baik, seterusnya saya akan memberi kepada rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan bahagian bajet untuk kumpulan kami bagi projek Protect Team. Okey, berikut adalah bajetnya. Bajet adalah sebanyak RM800 dan peruntukannya diambil daripada sumbangan daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, daripada Koperasi Sekolah dan juga Kelab Guru Sekolah. Okey, dan perbelanjaan untuk bajet ini adalah seperti berikut: untuk membayar penceramah, untuk mengeluarkan sijil dan juga untuk peralatan ICT dan juga bahan. Penjelasan aktiviti mengikut model perubahan. Okey, kumpulan kami, projek ini menggunakan 8 langkah perubahan terancang oleh John Kotter. Okey, ada 8 langkah perubahan. Yang pertama, mencipta keperluan. Okey, taklimat dalaman tentang projek akan dilaksanakan. Okey, ianya adalah bertujuan untuk mengetahui tentang objektif dan matlamat projek yang kami lakukan. Yang langkah kedua adalah membentuk pakatan yang kuat. Okey, penubuhan jawatankuasa pelaksana projek ianya terdiri daripada guru-guru di sekolah, dan mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan akan diadakan sejurus selepas rangka jawatankuasa dibuat. Okey, yang ketiga, mencipta visi perubahan. Okey, visi bagi projek kumpulan projek Protect Team ini adalah untuk melahirkan pendidik yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam dunia D5. Okey, langkah yang keempat adalah menyampaikan visi melalui komunikasi. Okey, visi ini disampaikan melalui program, melalui aktiviti bengkel in-house training yang dijalankan secara online, dan ianya berharap dapat memberi pendedahan keseluruhan ke atas projek yang akan kami laksanakan. Okey, langkah yang kelima ialah menghapuskan halangan. Okey, para guru akan dapat melaksanakan PDP dengan menggunakan platform D5 dalam pengajaran harian mereka. Okey, para guru juga akan diberikan coaching dan ataupun bimbingan secara berkala secara online sepanjang projek ini dijalankan. Okey, langkah yang keenam, mengenal pasti sasaran masa pendek.
Pelaksanaan projek ini akan dilakukan selama 6 bulan. Ianya akan dapat melihat sejauh mana guru mahir untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam portal Delima tersebut. Okey, dalam langkah ketujuh ialah meneruskan perubahan. Projek akan dinilai oleh kumpulan pakar dan juga pegawai PPD bersama-sama dengan guru besar ataupun pengetua di sekolah yang terlibat. Okey, pemantauan adalah dengan menggunakan platform Delima. Pelaksanaan yang digunakan adalah berdasarkan penggunaan platform Delima semasa sesi PDPR dijalankan. Langkah yang ke-8 adalah mengukuhkan perubahan. Okey, postmortem dijalankan oleh kumpulan guru pakar dan juga PPD bersama dengan pentadbir sekolah dan juga guru. Okey, postmortem ini dibuat bagi melihat apakah kelemahan dan juga kebaikan projek ini dilaksanakan, dan sekiranya ada kelemahan yang terdapat dalam projek ini, rancangan penambahbaikan akan dibuat untuk projek seterusnya. Okey, implikasi projek ini ke atas kementerian iaitu KPM. KPM akan dapat mentransformasikan platform-platform pembelajaran yang terkini dan memudahkan seluruh warga KPM untuk mengakses portal pembelajaran iaitu portal Delima tersebut. Okey, ini akan dapat memperkukuhkan sistem penyampaian pendidikan bagi memastikan setiap dasar yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan juga berkesan. Okey, implikasi ke atas JPN dan juga PPD. Implikasinya adalah dengan penetapan semula, fungsi JPN dan PPD akan dapat membantu dalam memberikan lebih kuasa untuk membuat keputusan dan tanggungjawab dalam menjalankan tugas bagi membolehkan penyelesaian yang sesuai dapat dirancang dan disampaikan terus ke pihak sekolah. Okey, PPD dan juga JPN juga berperanan dan bertanggungjawab dalam menyebarkan secara berperingkat akan dasar dan program yang berkaitan dengan pentadbiran, pendidikan dan juga kewangan kepada semua sekolah. Implikasi program ini ke atas institusi pendidikan iaitu sekolah, kemudahan dan peralatan ICT yang mencukupi perlu disediakan bagi melancarkan proses PDP iaitu proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan pada masa kini iaitu pembelajaran secara PDPR. Okey, seterusnya dapat menyediakan latihan dan juga khidmat sokongan dengan dibantu oleh juruteknik untuk menyelenggara peralatan ICT. Okey, yang seterusnya implikasi ke atas guru akan dapat melahirkan semua guru yang celik IT bagi melancarkan proses PDP. Yang akan dapat mencetuskan inspirasi kepada guru dalam mencipta kreativiti dalam pembelajaran bagi menarik minat pelajar untuk belajar dalam suasana yang menyeronokkan. Dan ini juga akan dapat melahirkan guru yang berpotensi untuk mereka bentuk dan membangunkan pengalaman pembelajaran dan pentaksiran dalam era digital. Kesimpulannya, program ini merupakan salah satu program yang amat berguna kepada para guru yang sedang berkembang seiring dengan perkembangan semasa berikutan daripada pandemik COVID-19. Dengan melakukan perubahan penambahbaikan ke atas program ini akan dapat melahirkan ramai guru pakar dalam bidang ICT bagi mencorakkan lagi kaedah penyampaian sistem pendidikan di negara ini. Keterlibatan para guru dengan dibimbing oleh kumpulan Protect Team akan dapat memberikan keseronokan kepada guru untuk mengajar bagi mendalami dengan lebih mendalam lagi platform Delima dan dapat menjalankan proses PDPR secara dalam talian dengan lebih berkesan. Sekian, terima kasih.